Hello, Assalamualaikum and salam Ramadan and hi. Okay, hari ini kita sambung kepada tajuk taburan kebarangkalian. Dalam taburan kebarangkalian kita ada dua subtopik. Yang pertama taburan binomial, yang kedua taburan normal. Okay, hari ini saya nak terangkan dulu and saya nak ajar dulu apa itu taburan binomial. Okay. Dalam taburan binomial ni, macam mana kita nak tahu sama ada kita perlu gunakan taburan binomial atau taburan normal untuk menyelesaikan mencari kebarangkalian yang yang asasnya awak dah belajar masa tingkatan 3. Okey, masa tingkatan 3 awak dah belajar apa itu peristiwa. Lepas tu awak dah belajar peristiwa yang bersilang kan. Okey, itu kita untuk naik tingkatan 5 ni awak akan belajar lebih dalam lah. Okay, kita akan ada dua pula, iaitu binomial dengan normal. Bila kita nak guna binomial adalah apabila kita mendapati bahawa eksperimen ataupun peristiwa tersebut mempunyai pemboleh ubah rawat diskrit. Apa itu pemboleh ubah rawat diskrit? Pemboleh ubah rawat diskrit ialah nilai pemboleh ubah yang boleh dihitung. Contohnya, kalau awak tengok saya menggunakan contoh buku nilam tu, muka surat 149. Okey. Contoh dia bilangan hari hujan dalam seminggu. Bilangan hari hujan dalam seminggu. Dalam seminggu kita ada 7 hari. Bilangan hari hujan dalam seminggu. Okey. Seminggu ni bersamaan dengan 7 hari. Jadi dalam ke-7 hari tersebut, berapakah apakah kebarangkalian untuk hujan? Okey, jadi kita punya pemboleh ubah rawat diskrit, kita punya outcome kita letter of X. Semua keseluruhan outcome yang berkemungkinan akan terjadi itu kita represented by the letter of X ya. Okey, kita senaraikanlah set kita. Okey. So set kita yang pertama, dalam 7 hari tak ada langsung hujan. So kosong hari, tak ada langsung hujan. Dalam 7 hari hanya 1 hari je hujan. Dan seterusnya hanya 2, hanya 3, hanya 4, 5, 6, 7. Boleh tak kita lebih? Tak boleh. Sebab seminggu tu ada 7 hari sahaja. Ini nama dia pemboleh ubah rawat diskrit. Yang mana kita boleh kira. Ataupun contoh yang kedua, dia bagi dekat situ bilangan skor 6 dalam satu dadu adil dilambung sebanyak 3 kali. Okey, bilangan 6, dadu tu bila you roll the dice. Okey, dadu tu awak lambung sebanyak 3 kali. Berapa kali awak dapat nombor 6? Okey. Contoh yang kedua, bilangan dadu dilambung 3 kali. 3 kali dan mendapat nombor 6. Dan mendapat 6. Okey. So, kita dah tahu 6 ni hanya ada sekali sahaja dalam dadu. Dia 1 2 3 4 5 6. 6 tu dalam dadu ada satu permukaan je. Jadi, kita punya eksperimen kita buat peristiwa kita buat 3 kali. Okey, yang pertama dapat tak 6, yang kedua dapat tak 6, yang ketiga dapat tak 6. Okey. Jadi outcome kita X kita adalah tak dapat 6 langsung dalam ketiga-tiga balingan, dapat sekali je, atau dapat 2 kali, atau dapat 3 kali. Tak boleh lebih sebab hanya 3 balingan sahaja, 3 peristiwa sahaja. Okey? Right, itu namanya pemboleh ubah rawat diskrit. Kita boleh kira dia punya outcomes dia ataupun hasil dia punya pemboleh ubah. Okey, kita pergi pula kepada macam mana nama binomial ni boleh wujud. Okey, sebenarnya taburan binomial ni wujud daripada perkataan Bernoulli dulu nama dia. Percubaan Bernoulli. Yang mana percubaan Bernoulli ni dia melibatkan keputusan eksperimen kita hanya melibatkan kejayaan dengan kegagalan sahaja. Contoh kalau dalam 7 hari ini, hari yang pertama tak hujan, kita nak hari hujan, kejayaan kita nak hari hujan, kejayaan kita. Tapi yang hari pertama kita tak hujan. Okey? So hari yang kedua dalam 7 hari hari yang kedua, dalam 7 hari tu sekali je kita hujan. Lepas tu dalam 7 hari
2 hari je kita hujan. Kejayaan kita 2 kali je dalam 7 hari tu. Yang ni sekali. Yang ni langsung tak ada kejayaan. Okey, kalau dia satu kejayaan, maksudnya lagi 6 hari tu kegagalan. Yang ni 2 hari hujan, 2 hari kejayaan, lagi 5 hari kegagalan. Okey, itu dinamakan percubaan Bernoulli, kejayaan dan juga kegagalan. Tetapi kejayaan dan juga kegagalan eksperimen percubaan Bernoulli ni bila kita buat banyak kali, macam contohnya dekat sini bilangan dadu di lambung 3 kali eksperimen dia wujud, maka kita akan panggil dia sebagai taburan binomial. Okey, kita akan panggil dia sebagai taburan binomial. Okey, jadi sekarang awak dah tahu macam mana dia punya outcomes. Awak dah tahu macam dia binomial ni dia bercerita pasal kejayaan dan kegagalan sahaja. Jadi sekarang kita tahu pula macam mana kita nak cari kebarangkalian. Macam mana kita nak cari kebarangkalian untuk binomial. Okey, kebarangkalian kita guna formula ni. Nak cari kebarangkalian, iaitu P. P besar ni maksudnya probability. Probability ni dalam bahasa Melayu kebarangkalian. X kita adalah outcome ni. Ni X ni, dari sini. R kita ni kebarangkalian R beroleh kejayaan. Kita nak kejayaan apa? Kita nak berapa hari hujan. Kalau kita nak 2 hari hujan, so letak sini 2. Nanti kita kira ikut formula, kita akan dapat berapakah kebarangkalian 2 hari hujan. N kita bilangan eksperimen yang keseluruhan kita ada berapa. Kalau dia kata dekat sini cerita pasal hujan, kita ada 7 hari. R kita ni sama macam sinilah. Okey, 2 hari. P adalah kejayaan. Kita tengok kejayaannya berapa nanti. Kita kira kejayaan. Jadi kalau dia nak 2 hari, kejayaan dia adalah kat sini 7 hari kan. So 2/7. Manakala kegagalan dia mestilah 5/7. Sebab P ini kejayaan, Q ini akan dapat 5/7 lah kegagalan. P adalah kejayaan, Q adalah kegagalan. Yang mana P tambah Q, kejayaan tambah kegagalan, nilainya mesti sama dengan 1. Sebab tu saya dapat tadi, P kita kalau ikutkan hujan seminggu ni, saya nak 2 hari je hujan. So maksudnya 2/7. Q kita kegagalan, the rest 5/7. Sebab total kita 7/7. 1 kan? Okey. N tolak R, bilangan eksperimen tolak dengan bilangan kebarangkalian R beroleh kejayaan. Okey? So itu adalah pengenalan tentang taburan binomial. Right, sekarang kita masuk pula kepada cara penyelesaian nak cari kebarangkalian itu. Okey. Jadi sekarang kita pergi kepada contoh yang pertama. Pergi muka surat 150 lah. Halimah membeli 10 biji oren. Yang mana sebiji oren yang dibelinya ialah masam sebanyak 0.2. Halimah dia beli 10 biji oren. Halimah beli 10 biji oren. Lepas tu dia kata kebarangkalian sebiji oren masam (0.2). Okey, selesai. Carikan kebarangkalian bahawa oren itu. Carikan kebarangkalian bahawa oren itu A. tepat sebiji masam. Okey? Tepat sebiji masam. Okey, kita cari dulu nilai apa maklumat yang kita ada dekat dalam formula kita ni. Right. Yang pertama, Halimah dia beli 10 biji oren. 10 biji maksudnya keseluruhan. N sama dengan 10. Okey, total dia. Lepas tu dia kata kebarangkalian sebiji oren masam ialah 0.2. Walaupun dalam cerita tu tak berapa nak elok ceritanya, buahnya tak berapa nak cantik ceritanya,
Dalam soalan dia akan beri kejayaan. Kerja kita cari kegagalan Q. P akan sentiasa beri walaupun dia punya cerita tak melambangkan kejayaan. Jadi masamnya 0.2, P kita sama dengan 0.2. Secara automatik kita tahu kegagalan atau Q kita adalah 0.8. Sebab 0.2 tambah 0.8 nilainya sama dengan 1. Okey, apa lagi yang dia nak? Carikan kebarangkalian. Ini kebarangkalian P. Maksudnya dia nak cari sini bahawa oren itu tepat sebiji masam. Tepat sebiji masam. Jadi saya applykan formula tu. P X sama dengan R sama dengan NCR. P kuasa R, Q kuasa N tolak R. Kebarangkalian X, R kita. Apa R kita? Sebiji. Ini R kita. 1. Sama dengan 10 C1. P kita 0.2, R kita 1, Q 0.8, N kita 10 tolak 1. Jadi kita akan dapat 10C1. Okey, kat mana kita nak tekan 10C1? Kalau awak boleh tekan 10. Okey, awak tengok pada button bahagi. Ada NCR. Ada button bahagi ni. Ni button bahagi ni NCR. Awak tekan shift bahagi, awak akan dapat nilai NCR dekat situ. Okey. Right. Dapat C dekat situ. Jadi R kita adalah 1. Lepas tu buat kurungan sebab ini adalah kurungan. Buat kurungan 0.2 tutup kurungan kuasa 1. Buat kurungan lagi 0.8 tutup kurungan 10 tolak 1 sama dengan 9. Okey, tekan kalkulator awak dapat math error. Sebab apa awak dapat math error? Tak boleh buat macam tu. Kita kena buat satu-satu. Okey? So 0.8 start daripada belakang dulu. 0.8 kuasa 9. Okey. Darab dengan 0.2. Kuasa 1 is 0.2 lah. Darab dengan 10C1. 10 shift bahagi. Lepas tu tekan 1. Baru dapat jawapan. 0.2684. 0.2684 kebarangkalian kita untuk hujan satu hari dalam untuk hujan pula. Kebarangkalian kita untuk dapat sebiji limau ataupun oren yang masam. Dapatlah 0.2684 sini. Okey, seterusnya. Soalan seterusnya dia kata tidak lebih daripada sebiji oren masam. Tidak lebih daripada sebiji oren masam. B. Tidak lebih daripada sebiji oren masam. Okey. Jadi kita apply balik. Kalau tak lebih daripada sebiji oren masam, maksudnya X tidak lebih. Tidak lebih is kalau lebih besarlah. Kalau tidak lebih maksudnya dari lebih. Tidak lebih is lebih kecil dan sama mesti ada sama dengan sebab ada perkataan tidak tu. 1. Jadi kita apply formula. P X lebih kecil dan sama dengan 1. Kalau ada perkataan tidak mesti ada sama dengan so tidak lebih is lebih kecil dan sama dengan. Okey, apply lah formula kita tadi. X sama dengan R sudah. Jadi N kita 10, C kita C kita ni akan jadi banyak. Okey? Right. X tidak lebih. Saya buatlah dekat sini kita punya X. Kalau tak awak tak nampak nanti. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dia kata X
kita tidak lebih dan sama dengan tidak lebih daripada sebiji oren, maksudnya X lebih kecil dan sama dengan 1. Lebih kecil dan sama dengan 1. Maksudnya lebih kecil dan sama dengan 1, lebih kecil dari 1, kosong. Sama dengan 1, sama dengan 1. Dua ni kita ambil. Right. So, sini kita padam sikit untuk tunjukkan dekat awak bahawa P X sama dengan 0 tambah P X sama dengan 1. Macam tu. Jadi setiap satu ni kita apply lah formula. Ini pun kita apply lah formula. Jom kita dapatlah formula kita. Kalau X sama dengan 0 tu, saya buat dulu P X sama dengan 0 dululah. Sebab ruang tak cukup kan. So 10 C 0 0.2 kejayaan kita. Kuasa 0 0.8 kuasa 10 tolak 0. Okey, 10 C 0. Kita start daripada sini. 0.8 kuasa 10. Okey, darab dengan 0.2 kuasa 0. Kalau indeks kuasanya 0, nilainya 1. Okey, darab dengan 10 C 0. Okey. So nilai dia 0.1074. 0.1074. Okey, yang kedua kita buat X sama dengan 1 dulu. 1 pula. Okey, tadi dah buat yang tu kan. Yang ni saya pakai pen merah. Okey, jadi 10. Okey, 10 C1 X sama dengan 1. Kita dah dapat dah daripada awal soalan kita 0.2684. Jadi simply je kita tambahkan sahaja. P X lebih kecil dan sama dengan 1 sama dengan 0.1074 tambah dengan 0.2684. Maka awak dapat jawapan di situ 0.57 awak akan dapat 0.3758. 0.3758. Okey, itu adalah taburan kebarangkalian untuk taburan binomial. Senang sahaja dia punya masalah untuk penyelesaian dia. Okey, jadi seterusnya kita tengok pula dia kata yang C, sekurang-kurangnya 2 biji oren masam. Sekurang-kurangnya 2 biji oren masam. Sekurang-kurangnya 2 biji oren masam. Dua biji oren masam. Okey, sama juga macam tu tadi. Sekurang-kurangnya 2 biji oren masam, sekurang-kurangnya perkataan dia macam banyak, macam sikit. Jadi simbolnya mesti lebih besar. Dia terbalik je macam tu. Jadi sekurang-kurangnya perkataan dia macam sikit, simbol mesti terbalik dari perkataan dia. Sekurang-kurangnya macam sikit, simbol dia mesti lebih besar dan sama. Ingat ada sama dengan. Dua je yang tak ada sama dengan. Kurang daripada, lebih daripada. Yang lain semua ada sama dengan. Okey? Hanya dua ni je tak ada sama dengan. Kurang daripada, lebih daripada. Dan simbol dia pun mengikut perkataan dua ni. Yang lain semua berlawan perkataan. Okey, 2. Jadi kalau X lebih besar dan sama dengan 2, maksudnya dia nak cari lebih besar dan sama dengan 2. Daripada 2 ni sampai 10. Banyak kan? Banyak. Banyak sangat. Boleh buat satu-satu. X macam ni. P X sama dengan 2 tambah P X sama dengan 3 tambah P X sama dengan 4 tambah P X sama dengan 5. Setiap satunya awak apply formula. Very tedious, sangat susah. Okay, awak gunakan sense. Daripada kosong ni, kalau awak apply formula P sama dengan P X sama dengan R tu, daripada kosong awak apply formula tu, tambah ni, setiap formula ni awak gantikan, nilai dia mesti 1. Kebarangkalian total penuh nilainya mesti 1. Jadi awak ambil semua nilai ni adalah nilai 1. Okey, siapa yang tak faham saya terangkan kat sini. Saya start dari kosong. P X sama dengan kosong, awak applykan formula dapat nilai.
Px sama dengan 1, apply formula dapat nilai. Sampai Px sama dengan 10, apply formula, awak akan dapat nilai. Nilai-nilai ini awak tambahkan, nilainya mesti jadi 1. Okey, faham Jadi di sini untuk soalan ini, saya ringkaskan. Saya terus buat 1 sebab semua ni 1. Okey, tolak dengan P X. Kita yang tak nak ni kan, yang ni kita tak nak. X sama dengan 0, tolak P X sama dengan 1. Ataupun dengan cara lainnya, 1 tolak P X sama dengan 0 tambah P X sama dengan 1. Boleh juga, mana-mana boleh. Okey. Jadi 1/1 lah nilai keseluruhan, tolak dengan yang ni kita dah dapat tadi 0.3758 sebab dia adalah Px sama dengan 0 tambah Px sama dengan 1 kan, yang ni. So masukkan di sini. Jadi kita akan dapat di situ 0.3758. Maka jawapan akhir yang awak akan dapat 0.6242. 0.6242. Selesai. Okey? Bab permasalahan binomial. Jadi kita jumpa lagi dalam video untuk graf binomial pula. Terima kasih semua.